Baca kisah orang-orang hebat terdahulu boleh membuatkan seseorang itu insya-Allah menjadi hebat, sebab dia ada idola yang banyak. Kenyang ialah bid'ah pertama yang berlaku selepas kewafatan Rasulullah yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya dakwah aku kepada mereka setakat ini saja. Kita ni ayah-ayah sekalian, hari pertama sakit kepala, ya Allah, oh, sakitlah ya Allah. Kenapalah uji aku ya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillahil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pertama sekali, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Keduanya, radina billahi rabba, kami semua redha Allah Tuhan kami, wa bil islami dina, kami redha Islam cara hidup kami, wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, kami semua redha bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul. Mursi majlis, Tuan Nazir, jawatan kuasa, para pegawai, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada banyak benda yang kita terlepas pandang dan kita dah rugi berpuluh-puluh tahun, sebab umur kita pun dah 20 tak ada saya pasal ni. Saya seorang kan, dah 30, dah 40. Bangun pagi, Nabi usap wajah dia. Usap. Ada hadis sahih, ulama kata Nabi buang kesan tidur daripada wajahnya. Hadis sahih. Usap kan? Sunnah. Dapat satu pahala sunnah. Berapa tahun dah kita tak buat pahala ni, sunnah ni? 30 tahun. Banyak nak rugi, banyak. Subhanallah. Ni yang Allah Ta'ala sebut, innal insana lafi khusrin, kecuali orang yang selalu peringat antara satu sama lain. Jadi benda-benda sunnah ni dia ada kitab sunnah harian Rasulullah. Saya baca juga di tempat tahfiz saya tu, ada 1000 sunnah. 1000 kan, kecil je, buku kecil, nipis je buku tu, kecil. Sunnah harian, sama-sama pakat buat. Dia kadang kita ni orang, tadi dia suruh perkenal dulu, saya masuk terus ni, buah gear 1 terus. Nak perkenal ke? Saya Muhammad Wahdi, daripada Kedah. Saya tak keluar daripada negeri, duduk di Kedah ya. Bukan sebab Kedah banyak beras, sebab sibuk dengan 2 bos sekolah di sana. Dekat tu dulu. Kemudian saya dan kita semua ni, kalau kita sebut sunnah-sunnah Rasulullah, saya yakin setiap orang dalam masjid ni boleh sebut, boleh tulis sekarang 100 sunnah Rasulullah. Boleh? 100 sunnah dia mampu untuk tulis kan? Duha, tahajud,
Sunnah Nabi berkumur 3 kali. Kan sunat wuduk tu sunnah lah tu. 100 kita boleh tulis. Ambil benda dengan tangan kanan, berwangi-wangian. Bangun pagi, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tapi kenapa tak buat? Jawapan dia ialah yang selalu mengizinkan anggota badan kita untuk melakukan kebaikan dan ibadah ini ialah Allah Subhanahu wa taala. Macam mana pun rajin orang tu untuk dia lakukan ibadah, ketahuilah Allah lah yang mengizinkan dia dan membenarkan anggota badan dia untuk ringan melakukan amal ibadah dan kebaikan. Maka dengan sebab tu Nabi ajar berdoa, minta dengan Allah, ya Allah, mudahkanlah tubuh badanku, anggota badanku untuk melakukan ketaatan kepadamu. Ni pun kita tak minta. Ni duk belajar ni 5 tahun, 7 tahun duk main kuliah ni, pasal kau tak buat pun. Balik lagi sebelum masuk kereta dah mengumpat dah. Perasan tak tadi yang duk sebelah saya tadi, bawa beg tu je. Dia sebut nak sampai kereta dah, dia kata bawa beg yang sama aja. Subhanallah, habis berapa tahun amalan dia mengumpat orang. Kenapa tak boleh buat juga? Sebab kita tak mohon kepada yang mencipta perbuatan, kepada yang mencipta ibadah, kepada yang mencipta kebaikan itu, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Hafal doa tu, tak baca juga. Tengok, masalah kita kurang kasih sayang Allah, kita kurang pandangan Allah Subhanahu wa taala. Allah tak pandang kita. Ilmu ada, kuliah pi, tapi tak buat. Ni kira hak saya buat main ni, hak dia punya parti dia lah kan. Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah aku. Ni doa ni. Ala zikrika, untuk sentiasa mengingatimu, wa syukrika, untuk sentiasa berterima kasih kepadamu. Lagi, wa husni ibadatik, bantulah aku ya Allah untuk memperelokkan ibadahku kepadamu. Doa ni Nabi ajak Sayyiduna apa? Kalau boleh jawab soalan ni, boleh balik awal. 9 suku boleh balik kan, boleh balik awal. Nabi ajar kepada Sayyidina Muaz. Sayyidina Muaz. Terlepas lagi kita, ada yang tahu tapi tak buat, ada yang tak tahu. Pagi-pagi ni kita tahu. Lepas tahu satu ilmu, hati terus sebut alhamdulillah, mulut terus sebut alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Terima kasih ya Allah bagi ilmu. Terus minta. Dalam taman syurga ni terus minta, ya Allah, dengan ilmu ni ya Allah, manfaatkan dia dalam kehidupan aku. Kita jarang meminta, sedangkan Allah itu suka manusia yang paling banyak memohon kepada Allah. Kaedah tak sama dengan manusia, tak sama. Kaedah Allah begitu. Ini kaedah ni yang saya sebut ni. Maka Nabi dia tengok muka Sayyidina Muaz ibn Jabal. Nabi kata, demi Allah wahai Muaz, aku sayang kamu. Wahai Muaz, lepas Nabi sebut tu, aku sayang kamu wahai Muaz, jangan tinggal tiap-tiap kali selepas kamu solat, selepas bagi salam, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, manusia bila dia jadi orang yang paling mengingati Allah, orang yang paling berterima kasih kepada nikmat yang tak boleh dikira daripada Allah, dan orang yang paling baik ibadahnya, maka dia adalah manusia yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dapat semua. Maka dia dapat semua. Nabi pegang tangan Sayyidina Muaz, Nabi kata jangan tinggal. Doa ni tuan-tuan boleh ganti dengan doa yang kita buat, alhamdulillahillazi lam yattakhiz waladan tu. Kan orang di Malaysia ni lepas bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi,
Sebelum istighfar dia baca apa? Alhamdulillahilladzi lam yattakhiz waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Doa ni saya dengar only in Malaysia. Kan? Lepas tu 7 tahun saya belajar, wallahu alam, kan? Bukhari pun saya baca daripada awal sampai muka surat terakhir. Saya tak pernah jumpa doa ni. Cuma dia bukan bid'ah. Dia doa yang baik. Doa tu dalam doa Quran. Tapi bila dengar ulama-ulama Syria jadi imam, habis bagi salam, kanan kiri kita kena dengar, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tengok hadis, jumpa betul Nabi baca selepas bagi salam. Maka saya prefer doa tu lah selepas memberi salam, kan. Tu yang pertama. Perkara kedua yang saya nak cakap pada pagi ni, kita hari ni dah 1449. Itu 39. 1439. H ataupun H tu maksudnya 1439 tahun yang lalu berlaku peristiwa hijrah. Kalau saya tanya berapa umur umat Nabi Muhammad, nak campur ke nak tolak? Waktu Nabi hijrah 1439 tahun yang lalu. Sebelum hijrah umat Islam telah pun berusia 13 tahun di kota Mekah Al-Mukarramah. Jadi 1439 campur 13 ke tolak 13? Campur ke campur? Campur 13. 1452. 1400 betul ke? Betul, 1452. Itulah usia umat Nabi Muhammad. 1452. Kaedah yang diajarkan oleh ulama berdasarkan hadis Nabi, 1452 ini di kalangan umat Nabi Muhammad ni siapa yang paling bagus? Maka Nabi pun jawab, khairun nasi qarni. Kurun yang terbaik di kalangan umat aku, mereka yang hidup pada kurun aku. 100 tahun pertama. Thummal ladzina yalunahum, 100 tahun yang kedua. Thummal ladzina yalunahum, 100 tahun ketiga. Sekarang ni dah berapa tahun? 1452. Yang terbaik di kalangan umat Nabi Muhammad 100 yang pertama, 200, kemudian 300. Kerana kurun ini, 300 kurun yang terawal ini dicop, dimateri, disahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah yang terbaik. Semakin bertambah usia umat Nabi Muhammad, bukan umur perseorangan, usia yang secara berkumpulan ni. Semakin bertambah usia umat Nabi Muhammad, semakin jauh kehidupan mereka daripada zaman Nabi Muhammad, maka semakin kuranglah iman mereka. Lagi nipis. Lagi nipis. Sebab itu pada tahun ini, kurun-kurun kebelakangan ini, ni 1439 ni, kalau kita bawa kisah kehidupan para sahabat bersama Rasulullah, maka umat hari ini, sama ada saya yang bercakap ataupun kita yang mendengar, kita akan kata tu kisah dongeng. Contoh. Saya buat 3 contoh. 3 kisah dongeng. Boleh cari 100 kisah dongeng ini. Dongeng dalam bracket lah, bukan dongeng betul. Kisah dongeng. Ada beratus kisah dongeng yang seperti ini. Kita kena dengar selalu. Antaranya baca Quran. Membaca Al-Quran. Quran zaman Nabi, tolong ni satu Quran. Okey. Syukran. Quran pada zaman Rasulullah 114 surah.
Hari ni 114 surah, sama. Tidak kurang satu huruf pun. Siapa nafikan satu huruf, jatuh kufur orang itu. Quran ni. Contoh, alif lam mim, dia kata tak, Baqarah sebenarnya lam mim saja. Alif tak ada, kufur dia, satu huruf. Bahaya Quran. Maksudnya zaman Nabi 114 surah, hari ni 114 surah. Dalam bulan Ramadan, para ulama salafus salih, 3 kurun pertama mereka tinggalkan pekerjaan sepanjang bulan Ramadan, dan para ulama juga dalam bulan Ramadan mereka memberhentikan majlis-majlis ilmu. Ini fakta, boleh cari. Dan mereka menumpukan sepenuh hari mereka dalam bulan Ramadan, antaranya dengan membaca Al-Quran. Ni kita pun tengok, semua orang tahu Imam Syafi'i khatam Quran dalam Ramadan 60 kali. 60 tuan-tuan. 60 ni kita sampai hari ni umur 56. 20 kali tak sampai lagi. Pagi ni umur 43, 10 kali pun belum sampai. Tu ada yang kena tu. Bila kita baca kisah salafus salih, antaranya al-Imam Syafi'i yang wafat pada tahun 204 Hijrah, salafus salih, beliau mengkhatam sebanyak 60 kali Al-Quran dalam bulan Ramadan. Orang hari ni dengar, dongeng, tak mungkin. Sebab nak habis 3 kali pun tak mampu dalam Ramadan yang baru ni. Sebab hari ni saya dan kita semua nak habiskan 5 kali khatam dalam Ramadan baru ni pun tak mampu. Kita kata, ustaz, yang tu apa nama ni, ulama-ulama je kot ustaz, di kalangan salafus salih. Seorang khalifah umat Islam khalifah, bila saya sebut khalifah umat Islam ni sama ada daripada kerajaan Umayyah yang berpusat di Syria, Damsyik Syria, dia punya putrajaya waktu tu, ataupun dinasti Abbasiyah di Iraq. Saya ambil satu contoh, Abdul Walid ibn Abdul Malik. Dia ni presiden umat Islam sedunia ketika itu. Bukan Perdana Menteri Malaysia tuan-tuan, bukan Presiden Amerika Syarikat. Ketika itu dia ialah khalifah umat Islam yang memerintah 1/4 dunia. Al-Walid bin Abdul Malik, dia bukan di kalangan ulama-ulama, dia pemimpin, tun lah kalau zaman hari ni, dia tun pangkat dia. Para ulama menyebutkan bahawa yakhtimu fi kulli thalath wa khatama fi Ramadan 17 khatmah. Dia yang mentadbir negara umat Islam ketika itu, yang mentadbir keseluruhan umat Islam ketika itu, dia khatam 3 hari sekali. Ada tak kita yang buat 3 hari sekali? 3 hari sekali tak ada, dah habis. 3 hari sekali pun tak boleh dah zaman kita. Pemimpin nombor 1 umat Islam ketika itu, fi kulli thalath yakhtimu marratan, pada setiap 3 hari sekali, habis. Yang tu pun kita dah kalah dah. Dan ada berpuluh-puluh lagi nama para ulama lain yang buat begitu juga. Imam Bukhari semua orang kenal, Imam Bukhari, tapi jarang orang sebut berapa kali dia khatam dalam Ramadan. Imam Bukhari pada setiap siang sekali dalam Ramadan, siang sahaja sekali, habis Ramadan 30 kali, dan pada setiap 3 malam sekali. Berapa kali Imam Bukhari khatam? Banyak soalan Mek ni pagi ni. Panggil lagi ustaz ni. Mek pun dia tanya. Berapa?
pada setiap siang sekali, sebulan 30 kali, pada setiap 3 malam sekali. Maksudnya Imam Bukhari, pemilik kitab hadis sahih Bukhari itu, dia khatam tiap-tiap Ramadan 40 kali. Lagi Ustaz, Imam Sa'id bin Jubair, imam besar, imam kanan di kalangan ulama tabi'in, imam kanan di kalangan tabi'in, yakhtimu fi kulli yawmain. Dia berehat sah daripada majlis ilmu pada tiap-tiap 2 hari sekali khatam, 2 hari sekali khatam, 2 hari sekali khatam. Ibadah ini pada zaman salafus soleh ni, bawa zaman kita pagi ni, kita kata itu kisah dongeng Ustaz, kerana kami tidak lagi mampu untuk melakukannya. Baca kisah orang-orang hebat terdahulu boleh membuatkan seseorang itu insya-Allah menjadi hebat, sebab dia ada idola yang banyak. Dia selalu mendengar tentang kisah hebat kehidupan dan perjuangan mereka, maka setiap kali dia nak meletakkan target dalam hidup dia untuk dia buat ibadah, untuk dia bersedekah, untuk dia puasa sunat, idola dia melakukan satu benda yang jauh, maka dia akan letak jauh. Dia akan letak jauh. Tiap-tiap hari bila dia baca, beli buku kisah kehidupan tabi'in, kisah kehidupan tabi'in karangan Dr. Abdul Rahman Ra'fat Al-Basha. Hebat buku tu, dah diterjemahkan ke dalam bahasa Malaysia berkali-kali. Sehari baca seorang, diambil dalam tu semua tabi'in yang hebat. Setiap hari kita baca. Jauhnya kami dengan mereka, ya Allah. Ya Allah, aku juga berazam untuk melakukan ibadah kepadamu seperti mereka. Azam, bukan niat seronok-seronok, berazam dengan semangat dan memang nak buat. Petang esok meninggal dunia. Umat Nabi Muhammad ni, hak ni manusia cukup rugi kalau dia tak tahu. Umat Nabi Muhammad dikira dengan satu kebaikan apabila dia niat untuk buat benda baik walaupun dia tak buat benda tu. Dia bawa duit pagi ni RM50. Dia kata 50 ni satgi nak masuk dalam tabung. Mai kuliah, dengar kuliah, habis lena apa semua. Contohlah, subhanakallahumma bihamdik, assalamualaikum, dia pun balik. Sampai di rumah dalam kereta tengok duit masih ada RM50. Azam bermaksud bersungguh-sungguh untuk buat, dan dia telah berusaha untuk buat benda tu. Kemudian dia terlupa, Allah dah tulis fulan telah memasukkan RM50 pada tabung fi sabilillah. Tidur malam, ya Allah, esok insya-Allah 4 rakaat tahajud, 3 witir. Ya Allah, esok 4 rakaat tahajud, 3 witir. Ambil wuduk, tidur, lambung dia dihadapkan ke arah kiblat, bismikallahumma ahya wa amut, zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 3 kali. Esok nak bangun, jaga-jaga 6-5 minit. Bilal qamat dah, Allah telah mengarahkan malaikat, wahai malaikat, tulis fulan telah melakukan 4 rakaat tahajud dan 3 witir. Kita niat pun malas, niat nak buat benda baik pun malas. Banyakkan niat, banyakkan azam. Kemudian antara kisah dongeng dulu ni, tu yang pertama saya sebut contoh 3 ya pagi ni. Yang kedua kisah apa? Solat. Kita solat kan, solat orang-orang dulu. Tarawih lah, tarawih. Macam tarawih baru ni alhamdulillah, satu keadaan yang saya tengok Ramadan baru ni, tak tahulah di Kedah lah, saya tak keluar mana, saya duduk sana aja. Kebanyakan masjid dah kembali melakukan 20 rakaat. Saya sebut alhamdulillah, sebab 3-4 tahun ke belakang masjid dan surau berlumba untuk melakukan 8. Betul tak? Perasan tak? 8. Surau banyak 8, masjid pun banyak 8. Ni tahun ni alhamdulillah ada sikit perubahan, semua kembali kepada
Ini sunnah yang betulnya. Kalau tengok apa yang saya cerita tak sah. Tengok Imam Bukhari, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Sa'id ibn Jubair radhiyallahu anhu, mereka menghentikan majlis ilmu sementara dalam Ramadan. Dia buat apa? Dia tumpu salat, dia tumpu sedekah, dia tumpu Quran. Kita puluh tazkirah Ramadan. Tak cukup 30 hari tazkirah, duha buat tazkirah juga. Bukan benda tu jahat, benda baik, tetapi kurang afdal, kurang aula. Begitu. Benda tetap ada manfaat majlis ilmu, tetapi cuba tengok bagaimana ulama menyusun ibadah dalam kehidupan mereka sepanjang tahun. Ramadan ni saya baca 2 kisah saja dekat tuan-tuan sekalian. Bila tarawih, ni bukan cerita para ulama solat. Kalau ulama solat, Imam Malik 30 rakaat, Imam sekian 60 rakaat. Tarawih tidak ada had tau. Tarawih tidak ada had. Kita memilih 20. Orang awam pada zaman itu, pada zaman kerajaan Umayyah. Kerajaan Umayyah ni berpusat di Syria selama lebih kurang 100 tahun. Waktu tu seluruh umat Islam di dunia ni, itulah dia punya ibu negara dia. Masuk dalam mana-mana negara Islam tak perlukan pasport. Masuk. Di tengah-tengah bandar Damsyik itu ada satu menara gergasi yang ada 2 corong. Yang satunya mengalir susu 24 jam, yang satunya mengalir gandum 24 jam. Rumah saya Jami' Umawi, pusat pemerintahan tu, jalan kaki je. Rumah sewa sana lah, bukan rumah beli. Waktu belajar dulu. Subhanallah, kan? Masyarakat awam, umat Islam awam ketika itu, apabila melakukan tarawih, benda ni dirakamkan dalam buku penulisan ulama-ulama. Kami melakukan tarawih, dan apabila selesai tarawih, kami pun segera keluar tergesa-gesa kembali ke rumah masing-masing, menyuruh pembantu-pembantu kami untuk membakar roti dengan segera, kerana subuh telah pun hampir. Mustahil terus zaman hari ni tarawih sampai subuh. Siapa buat? Tak ada. Satu dunia tak ada. Saya dengar di Indonesia, Mahat Temboro, katanya wallahu alam dia baca macam tu kan. Wallahu alam. Saya dah pergi Temboro tu 5 hari, 4 hari 3 malam tak silap saya duduk di situ kan. Tapi bukan Ramadan lah. Sebab sebelum ni saya dengar di Temboro tu dia baca banyak tu. Dia baca banyak tu. Wallahu alam kan. Jadi benda-benda ni membuatkan kita dan kita semua bermuhasabah. Kita minta benda yang sama, ya Allah, berikanlah kami syurga Firdaus. Untuk kami duduk dalam syurga Firdaus, melihat wajahmu, berjiran dengan Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti mana kau berikan kepada para nabi dan rasul yang lain. Minta benda yang sama, ibadat lain. Ibadat sangat jauh sehingga hati kecil kita yang jujur dan ikhlas, bila cerita cara ibadat salafus salih, hati kecil saya dan kita semua berkata, kami takkan buat macam tu, kami takkan boleh melakukan perkara itu. Hati kecil kita kata. Tapi minta Al-Firdaus. Yang ketiga, yang terakhir, tahap dulu ni, ya cerita dongeng ni, dongeng dalam kurungan yang ni saya malu nak bercakap lah kan. Sebab apa? Sebab dia berkaitan dengan kekenyangan, dengan makan. Sayyidatina Aisyah sebut, tengok Sayyidatina Aisyah sebut, awwalu bid'atin, benda bid'ah pertama, hadathat ba'da Rasulillah, yang berlaku selepas kewafatan Nabi, asyiba'u, iaitulah kekenyangan. Kenyang.
ialah bid'ah pertama yang berlaku selepas kewafatan Rasulullah yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bermaksud Rasulullah berserta ahli keluarganya, berserta dengan para sahabat radhiyallahu anhum, mereka tidak pernah sepanjang hidup Nabi SAW sehinggalah Nabi wafat kekenyangan. Bila Nabi wafat, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha tengok orang Islam, keadaan orang Islam ketika tu yang dah mula makan dan kenyang, maka Sayyidina Aisyah pun sebut awwalu bid'atin, inilah bid'ah pertama yang aku lihat selepas kewafatan Rasulullah, ialah mereka mula merasa kenyang ketika makan. Oh, takkan berdosa Ustaz? Dia tak berdosa, tetapi itulah yang antaranya menghalang saya dan kita semua untuk beribadat seperti mereka beribadah. Nak bukti lain, satu hari Abu Hurairah radhiyallahu anhu keluar. Dia keluar daripada rumah dia, kemudian dia lalu satu kumpulan. Baina aidihim syatun masliyah. Dia lalu, Nabi wafat dah ni. Ada satu kumpulan ni duk panggang kambing, duk golek kambing. Sama tak macam kita? Sama lah, golek kambing seekor. Bila nampak Abu Hurairah lalu, ulama, sahabat besar semua panggil, fadhal Abu Hurairah, sila. Fa'aba. Dia berhenti dia daripada jauh, dia buat macam tu, tak apa. Sebelum dia terus berjalan, dia kata kharaja Rasulullah. Tengok sahabat lah, mulut syarat dengan nasihat. Wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Yang ni Nabi ajar. Ini yang Nabi ajar. Dalam keadaan nak pergi ke pasar tu, lalu tepi orang duk panggang kambing ramai-ramai, 5-6 orang, depa ajak, mai sila makan sikit. Abu Hurairah kata tak apa. Abu Hurairah kata kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minad dunya. Nabi keluar meninggalkan dunia ini, kata Abu Hurairah, lam yashba' min khubzi syair. Aku tidak pernah melihat Rasulullah kenyang daripada sakeping roti yang sedap. Kemudian dia pun pergi. Dia pergi tu bukan dia nak pergi cari roti lain, nak cari daging kambing lain. Dia pergi tu kerana dia tidak akan melakukan perkara bid'ah yang dilakukan oleh kumpulan itu. Dongeng ke tidak? Dongeng. Makan tak kenyang ni dongeng lah kalau zaman hari ni, termasuk saya. Alhamdulillah sekarang ni masih lapar, tak makan. Bolehlah cakap. Tak sempat tadi kan. Subhanallah. Tengok kehidupan kita jauh dengan sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu 3 keadaan kehidupan para sahabat radhiyallahu taala anhum dan juga salafus salih yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian part yang terakhir untuk pagi ni, sampai ke 10 lagi. Soalan perbicaraan kita ni. Semua orang sedia maklum, perjalanan kita semua orang sedia maklum. Sini dunia, sini syurga, neraka. Ini dunia, ini syurga dan neraka. Di tengah-tengah ni ada barzakh, kemudian ada mahsyar, ada telaga Rasulullah, ada sirat. Di mahsyar boleh tengok neraka jahanam, boleh melihat syaitan dan iblis, boleh melihat para malaikat, dan di penghujung titian sirat ialah pintu depan syurga. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, innahu lahaqqun, sesungguhnya kesemua perkara yang Muhammad bagi tahu itu benar. Mislama annakum tantiqun, ia benar seperti mana kalian boleh bertutur pada saat ini. Benarnya kisah syurga itu, benarnya kisah neraka ini, benarnya kisah mahsyar ini, benarnya kisah barzakh ini, seperti sekarang kalian sedang bercakap dan menutur.
Tengok Allah Ta'ala sebut tu, mislama annakum tantiqun. Sebab tu bila kita tadabbur ayat baru dia masuk dalam ni. Dia menginsafkan. Sebab tu cuba tadabbur ayat Quran, dia adalah mukjizat. Suatu hari Allah akan memberikan dan membuka kefahaman kepada kita. Apabila para ulama mengkhatam Quran, mereka ada dua cara khatam. Ni harian, yang harian bukan Ramadan, yang harian. Apabila mereka mengkhatam, ada dua cara khatam. Yang pertama antaranya Imam Hasan Basri. Yang pertama khatam dengan tadabbur, yang kedua adalah qiraah murattalah, bacaan biasa, bacaan. Yang bacaan biasa tadi ni sehari sejuzuk, sehari 5 juzuk, sehari 10 juzuk. Adapun bacaan bertadabbur kadang-kala satu ayat sehari. Tapi dia ada dua homework baca, dua cara baca. Dua cara baca. Dia ada dua tanda lah dalam ni. Maka kita pun sama, dua cara menghabiskan khataman Quran. Ada orang hari ni sehari 4, bagus. Sampai berjumpa dengan Allah begitu, insya-Allah bagus. Sehari 5. Buat satu lagi rutin bacaan dengan tadabbur tu. Baca terjemahan. Baca satu ayat, baca terjemahan. Baca satu ayat, baca terjemahan. Tapi jangan hurai kat orang. Jangan lupa ustazah, tanyalah ustazah. Baca sendiri je untuk kefahaman sendiri. Sambil tu pergi belajar tafsir. Bila ustaz-ustaz huraikan tafsir kan, kita pun tengok kan. Sebaiknya tafsir ni dibuat daurah tafsir juzuk amma. Daurah tafsir juzuk amma. Itu terbaik. Kan? Baru dia cerita satu-satu. Kisah apa kita pun baca, baru rasa seronok. Jadi perjalanan kita bermula dengan dunia ni dan berakhir di sini, kemudian selesai. Ni sedang berjuang ni. Ini sekarang sedang berjuang, tak selesai lagi. Dan sekarang kita berada pada alam yang ketiga. Selepas alam roh, alam rahim, ni alam dunia. Alam dunia ni alam ujian. Alam ujian, nama alam yang kita duduk sekarang ni alam ujian. Maka orang yang diuji oleh Allah, dia tengok hidup dia ni tiap-tiap bulan Allah bawa ujian. Maka janganlah dia heran kerana dia sedang berada dalam alam ujian. Ustaz, adakah alam ni satu hari kita takkan sakit selama-lamanya? Jawapan dia ada. Alam syurga. Ustaz, adakah alam setiap hari selama-lamanya kita takkan pernah miskin? Ada. Alam tu alam syurga. Ustaz, adakah satu alam yang setiap hari selama-lamanya kita takkan pernah rasa sedih? Allah Ta'ala kata ada, iaitu alam syurga. Ini alam ujian. Beberapa hari lepas seorang wanita muda telefon pejabat, bukan telefon saya, telefon pejabat. Saya ada di pejabat. Berkali-kali dia telefon nak cakap, saya duduk mesyuarat, sibuk. Cakap biasa. Ni kes biasa ni lah yang setiap hari berlaku ni. Saya kata kenapa kan, cakap juga kenapa. Suami saya nak kahwin lain ustaz. Saya bila dengar ujian, semua orang ada ujian. Saya kata, adik, alam ni alam ujian. Ustaz, dia buat teruk lagi ustaz. Dia kahwin dengan saya umur 25, dia kahwin dengan orang umur 36 ustaz. Oh. Saya kata sabar, ini alam ujian. Setiap saat sabar itu ditulis satu kebaikan dalam buku amalan kita. Bukan saya yang suruh bersabar, tetapi Allah yang menyebut innallaha ma'as sabirin. Ustaz, dia kahwin, ada lagi, dia tambah lagi. Perempuan tu mengandung dulu ustaz sebelum kahwin. Allah. Saya kata, adik, sebab umur dia 25 kan. Mana berat kita dengan Sayyidatuna Asiyah, isteri Firaun. Cuba tunjuk dekat saya satu suami yang lebih jahat daripada Firaun dalam alam ni. Tuan-tuan, Firaun, isteri beliau salah seorang daripada
penghuluwati syurga. 4 orang penghulu. Maryam, Khadijah, Asiyah, bukan Aisyah, Asiyah, Fatimah. 4 nama ni semua orang tak teringin zaman hari ni. Kan? Ramai ni suka bawa nama apa? Elisha. Nama apa? Katrina. Memanglah tak salah. Saya tak ejek siapa tahu. Saya nak beritahu betapa beruntungnya anak kalian, cucu kita, nama dia sama dengan penghuluwati syurga. Hari ni orang sama nama dengan Perdana Menteri. Oh, seronok dia. Mak saya lama dah idola dia. Perdana Menteri itulah. Sebab tu nama saya sini. Begitulah bangganya satu orang ketika nama dia dipanggil di mahsyar sama dengan 4 orang ni. Terus seronok lah. Hak dunia 60 tahun je nak seronok dengan nama apa pelik-pelik tadi ni. 60 tahun saja. Buh nama ni beletiak ni keluar tajuk ni. Tapi bermanfaat, dia penting. Buh nama Maryam, letak nama Khadijah, letak nama Asiyah. No, saya beritahu adik tu muda lagi, anak 3 orang kot, dia beritahu saya kan. Saya kata, adik, siapa yang lebih berat ujian dia apabila bersuamikan Firaun? Manusia paling zalim dalam alam ni, Firaun. Last kali isteri dia pun dia bunuh, Asiyah yang solehah tadi. Dia bunuh Asiyah. Asiyah dibunuh, dihempap dengan batu. Asiyah dihempap dengan batu besar dan dia nampak syurga sebelum dia mati. Dia nampak, Rabbi ibnili 'indaka baitan. Nampak Asiyah syuhada. Tengok kan, membuatkan kita pagi ni rasa kuat ni. Macam ceramah kat orang muslimat saja, muslimin rasa terpinggir. Dia nak tirikan muslimin pagi ni. Subhanallah. Mulai pagi ni kan, macam tu lah. Macam mana pun perangai dia, suami kita, lebih dahsyat lagi ujian Asiyah. Jadi tajuk apa tadi? Apa tadi ni? Ni perjalanan ni. Saya nak cerita perjalanan supaya kita perjalanan secara umum kan. Nak cerita satu-satu dia ni banyak. Dia terlalu panjang. Jadi dalam perjalanan ini, dunia yang susah ini, ketika Nabi mengajar Muaz bin Jabal tadi ni, Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang paling ingat kamu. Yang ni antara rahsia untuk senang dan berjaya dan tenang dalam hidup. Ni ya, dalam perjalanan ni saya cerita perjalanan kita ni. Satu je yang alam ujian ni, yang ada dosa pahala ni, satu ni je. Antaranya ialah apabila kita menjadi orang yang paling banyak mengingati Allah. Ustaz, ingati Allah ni betul-betul Ustaz. Macam mana Ustaz? Allah, banyak zikir, banyak sebut Allah. Kerana apa? Kerana seorang munafik tidak akan mengingati Allah Azza wa Jal dengan banyak. Takkan. Yang ni Allah sebut dalam Quran. Seorang munafik, dia tidak akan berulang kali menyebut nama Allah dalam kehidupan dia, takkan. Kecuali apabila Allah Ta'ala iktiraf orang tu Muslim, dia akan banyak menyebutkan nama Allah. Jadi para Nabi dan Rasul ni, Nabi dan Rasul 24 jam mengingati Allah. Nabi dan Rasul 24 jam. Maka mereka jadi orang yang paling mulia pada zaman mereka. Dia Nabi ada 124,000. Ni hadis saya sebut setiap apa yang saya sebut pagi ni insya-Allah bersandarkan kepada dalil. Nabi 124,000 orang, punyalah ramai. Yang Allah sebut dalam Quran berapa? 25. Ni. Rasul 313. Rasul ni dia lebih hebat. Setiap Rasul ini, setiap Nabi ini, mereka adalah yang terbaik yang hidup pada zaman itu. Ini kaedah. Setiap Rasul, mereka adalah umat ataupun hamba Allah yang paling banyak ibadah dan yang paling alim pada zaman itu. Ini kaedah. Rasul. Maka bila baca kisah Rasul-Rasul ni, tiap-tiap orang daripada Rasul ni, zikir mereka, ingat mereka kepada Allah ialah siang dan malam, pagi dan petang.
duduk, berdiri dan jalan sentiasa. Yang ni kita boleh sampai ke tahap ni, insya-Allah. Boleh sampai. Latih, kena berlatih. Kena berlatih dan kena ada usaha ke arah itu. Antaranya kena belilah tasbih. Tasbih apa pun tak ada, ya Allah kenapa lah susah sangat nak ingat. Makan pun tak baca doa makan. Punya tak ingat dengan Allah. Makan pun tak baca. Lebih lepas makan lagi lah. Kan selalu orang sebelum makan baca hari, lepas makan itu jarang. Kan alhamdulillah at'amana wa saqana tu jarang kan. Jadi para rasul mereka yang paling mengingati Allah SWT. Nabi Nuh AS. Saya buat contoh dua. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Dan beliau ataupun lebih kurang 900 tahun lah. Sebab kebanyakan rasul menjadi rasul ketika berusia 40 tahun. Ni kaedah ada dalam kitab tauhid. Nabi Nuh 950, kita katalah berdakwah 900 tahun. Nabi Nuh yang masuk Islam, ikut ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Nuh, qaul yang paling banyak tidak melebihi 90 orang. Berdakwah 900 tahun tu dah membuatkan saya dan kita semua insaf. Kalau orang yang rajin guna akal lah, dia rajin berfikir 900. Jadi AJK dakwah masjid 5 tahun pun rasa boring dah. AJK masjid, AJK dakwah, lamanya ustaz. Dah lah tak bagi penghargaan apa kat saya, CJ 1 pun tak dapat. Ini penyakit kita lah. 900 tahun berdakwah, yang tu pun dah kita dah Allahu Akbar. Yang masuk Islam, qaul yang paling banyak, pendapat yang paling banyak, ada pendapat kata 20 orang. Pendapat yang paling banyak tidak melebihi 90 orang. Ni banyak lagi. Subhanallah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran bahawa Nuh alaihi salam disebut, ya Allah, inni da'autu qaumi laylan wa nahara. Ya Allah, aku keluar daripada rumah mengajak mereka untuk beriman kepada kamu laylan wa nahara, malam dan siang. Bukan 8-4 petang Bukan 8-4 petang, lepas tu balik tengok TV. Balik tengok TV, balik main WhatsApp. Ya Allah, aku berdakwah kepada mereka lailan wa nahara, malam dan siang. Tetapi yang beriman banyak tu saja. Akhirnya Nabi Nuh pun berdoa, Rabbi, ya Allah, inni maghlubun fantasir. Ya Allah, sesungguhnya dakwah aku kepada mereka setakat ini saja. Nabi Nuh sebut, ya Allah, kalau datang lagi 10 generasi pun mereka akan kekal begini. Ya Allah, setakat ini saja yang aku mampu, fantasir, kenakanlah hukuman kepada mereka. Berapa ayat Nabi Nuh berdoa, Rabbi inni maghlubun fantasir, menangkanlah aku ya Allah, kenakanlah hukuman kepada mereka. 4 perkataan. Saya nak bagi tahu ni, poin saya nak bagi tahu ialah, tengok di sini, fokus kepada apabila seseorang itu sentiasa mengingati Allah, banyak memuji Allah, banyak berzikir kepada Allah, maka permintaan dia akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 900 tahun Nuh alaihi salam tidak pernah mendoakan kepada umatnya untuk dimusnahkan. Setelah 900 tahun berdakwah, baru dia angkat tangan, dia kata, ya Allah, setakat ini sahaja aku berdakwah, menangkanlah aku ya Allah. Ayat selepas itu Allah Ta'ala jawab, cerita dalam Quran, fafatahna abwabas sama
Fa ada dua fa. Satu fa yang asal kalimat, fataha, buka. Fa yang satu lagi bukan asal kalimat. Fa yang satu lagi berfungsi untuk menunjukkan kepada pembaca yang faham bahasa Arab bahawa kami melakukan perbuatan itu immediately, terus. Litartib wa ta'qib, dipanggil bahasa Arab. Maka ada fa fatahna. Selepas Nabi Nuh angkat tangan, Rabbi inni maghlubun fantasir, maka langit terbuka luas. Bukan selepas 3 tahun tau. Siapa yang selalu baca sirah, insya-Allah sirah saya akan baca di Masjid Negeri. Sirah ringkas je, ni paling kecil 500 muka surat, buku yang paling kecil. Sesiapa yang membaca kitab sirah, dia akan melihat apabila Rasulullah berdoa, doa itu terus akan berlaku. Ini rahsia dia. Ini rahsia dia. Dengan sebab tu yang paling banyak berzikir, mereka ialah orang yang paling mudah untuk dimakbulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa fatahna, terus kami buka pintu langit, kata Allah, fa fatahna abwabas sama bima'in munhamir, maka kami terus buka pintu langit untuk dicurah-curahkan air yang banyak. Satu lagi contoh. Ni Rasul, tengok tadi Rasul, ni Rasul. Rasul yang sifat mereka zikir 24 jam. Orang yang kalau siang hari dia berzikir, tak berhenti berzikir, tuan-tuan akan tengok malam dia, mulut dia berzikir. Payah jumpa. Kan? Yang siang hari dia berzikir, mulut dia bukannya 24 jam, malam tu. Kan? Kita tengok sejam saja disebut. Sejam setengah, 2 jam disebut. Anak murid saya seorang dah habis Quran dah. Kaitan 1 habis 30 juzuk. Budak rajin lah, sangat rajin yang luar biasa. Muka dia bersih lah. Dia kalau tidur malam, mengigau dia tu Quran. Mengigau dia Quran. Biasalah saya pukul 2-3 pagi saya akan bangun selimut, yang mana yang tak selimut tutup satu aircon sebab macam mengebat pula kan. Panas tingkat 2 rumah atas. Dulu tak ada aircon basah katil. Saya kena cerita, saya orang kata mengebat ustaz ni kan. Katil tilam tu basah, saya pasang aircon. Jadi malam saya akan bangun tutup satu sebab dah sejuk kan. Saya akan dengar lah bila malam dia mengigau dia Al-Quran. Baca, saya tengok dia baca surah apa. Allahu Akbar. Kalau yang siang zikir, malam dia macam tu lah. La ilaha illallah, mulut dia. Subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Saya kali lain. Mulut dia. Para rasul begitu. Kena tengok jam ni, kena tengok jam. 5 minit saja lagi. Para rasul, saya telas Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub ni best kalau baca cerita dia. Nabi Ayub ni jutawan. Nabi yang jutawan ataupun yang raja, Nabi Sulaiman yang kaya ni, antaranya Nabi Ayub alaihissalam. Dia jutawan, harta dia sangat banyak, tanaman dia, binatang, ternakan dia, tanah dia. Anak dia berapa orang? Anak dia 14, tak silap saya. Saya tak ingat dah. Sakit. Lebih kurang umur 60 tahun sakit. Sakit Nabi Ayub sehingga Nabi Ayub tak boleh berjalan keluar, dia tak kuat. Sakit Nabi Ayub disusuli dengan ujian, semua binatang ternakan dia mati serentak. Sakit Nabi Ayub disusuli dengan ujian, tanaman-tanaman dia rosak diserang binatang. Sakit Nabi Ayub disusuli dengan ujian, tuan-tuan tahu apa? Kesemua anak dia 14 orang meninggal. Anak pagi. Dan sakit Nabi Ayub membuatkan dia jual semua harta dia, dan dia tinggal di sebuah rumah kosong ke semua isteri-isteri dia kecuali seorang saja. Yang berkahwin ni selalunya isteri utama kan, tapi saya tak tahu isteri yang keberapa yang Nabi Ayub yang duduk, yang setia dengan dia, yang jaga beliau, dan sakit beliau sehingga sebahagian dagingnya luruh. Hak ulat makan apa semua tu hadis tak betul, cerita Israiliyat.
Tetapi sakit dia teruk. Sampai bangun tu perlu orang tolong, makan perlu orang tolong sebagainya. Setahun, 5 tahun, 10 tahun, 13 tahun, 18 tahun, tidak sekalipun Nabi Ayub berdoa, ya Allah, sembuhkanlah aku. Yang ni bila saya tengok kan, sama macam Nabi Nuh tadi, sama macam Nabi Nuh. Nabi Ayub juga, dia tak pernah berdoa, ya Allah, sembuhkanlah aku. Kita ibu-ibu sekalian, kita ni ayah-ayah sekalian, hari pertama sakit kepala, ya Allah, oh, sakitlah ya Allah, kenapalah uji aku ya Allah. Banyak lagi orang lain dalam taman ni. Hari pertama berapa kali? 13 kali mengeluh, 13 kali mengeluh. Nak buat kerja apa tak boleh ya Allah, tak buat kerja apa pun tak boleh, tak jadi kerja hari ni ya Allah. Ya ilaha illallah. Dengan sakit yang begitu, Nabi Ayub tak pernah menyebut 18 tahun, tak pernah sebut. Sampailah, saya pendekkan cerita, nak tutup dah, isteri Nabi Ayub kritikal, duit nak makan pun memang sampai tak ada. Dia jual rambut dia, isteri Nabi Ayub AS, dia jual rambut panjang dia. Waktu tu rambut digunakan untuk apa saya tak tahu. Nabi Ayub pegang isteri dia, tengok tak ada, sampai jual tu sampai tak ada apa dah, harta pun tak ada apa semua. Barulah ketika itu Nabi Ayub dia sebut apa? Rabbi inni massaniyad-dur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku sakit dan kamu. Dia tak minta juga, dia sebut, ya Allah, aku sakit, wa anta arhamur rahimin, engkaulah Tuhan yang menyayangi orang yang lemah. Macam tu je doa dia. Habis Nabi Ayub sebut doa tu dengan mulut dia, fastajabna lahu, fa tadi ni, fastajabna lahu, kami makbulkan permintaan dia. Makbul terus. Sebab apa? Sebab antara sifat ciri untuk Allah Ta'ala memakbulkan seseorang itu apabila dia sentiasa berzikir, walhamdulillahi rabbil alamin. Tu buah gia buah break terus. Ni habis dah saya sebut ni. Ceramah habis dah. Dia pun duk ngangor lagi. Ceramah habis dah, orang Kedah macam tu lah. Dia berhenti. Takat tu dulu untuk pagi ni. Dan saya ada misi pagi ni. Saya tak bawa tabung, saya tak kutip derma apa semua. Saya ada dua buah sekolah. Satu sedang dibangunkan, Akademi Al-Habibul Mustafa. Ada siapa jadi pewakaf saya tak? Yang pewakaf? Ada pewakaf. Yang menjadi pewakaf bulanan selama setahun. Pagi ni saya nak minta untuk sama-sama jadi pewakaf bulanan. Berapa ribu Ustaz? Tu dia. Tak ada ribu-ribu lah, ikut kemampuan kita. Siapa nak wakaf sebulan RM10, yang nak wakaf sebulan RM50, yang nak wakaf sebulan RM100, dipersilakan. Semua kita ambil. Sekali ada kertas, anak murid saya bawa, ada kertas, ada pen, Nafir dengan ni, ada sekali mai tak sini. Nah, tulis nama, nombor telefon. Semua pewakaf-pewakaf bulanan ni saya akan masuk dalam grup. Kalau dia tak mau masuk dalam grup pun boleh. Dia tulis nama, dia pangkah tepi tu, dia cuma masukkan nama dengan nombor telefon dia, nanti kita bagi tahu nombor akaun sekolah. Sebulan masuk 50, sebulan masuk 30, ikut rezeki. Jangan tipu kan, ikut rezeki. Kita pergi pasar malam untuk makan dalam kereta saja RM30. Hak dalam kereta kan. Subhanallah. Jadi selama setahun, lepas setahun dah selesai, saya akan cari orang lain pula. Sekarang ni tuan-tuan sekalian, sudah lebih kurang 8 bulan pewakaf lama, dan mereka pun dah mula left lah. Bukan saya suruh left, maksudnya begitu saya sebut dulu kan, setahun lepas tu boleh mula ni lah kan. Jadi sama-sama membina akademi yang saya nak buat. Saya ada silibus sendiri, saya bina silibus saya sendiri. Pengambilan pertama di akademi tu ialah akhir tahun ni. Hanya darjah 5 saja yang saya terima lelaki, dan dia akan tamat sebagai seorang mufti insya-Allah pada ketika berumur 23 tahun. Silibus tu saya bina sendiri. Guru daripada Syria kita dah bawa, dah ada, dan kita akan bawa seorang guru besar daripada Syria. Tok guru saya banyak duduk di Turki, dan mereka memang keluar daripada Syria lah, memang tak ada tempat, rumah dah musnah sebagainya. Kita akan bawa dan bersama-sama untuk bangunkan. Nama akademi ni yang baru ialah Akademi Darul Ifta, akademi untuk menghasilkan pelajar untuk berfatwa. Last
ending dia punya sasaran dia. Jadi sekali boleh ambil pen dan kertas saya bawa, boleh tulis nama dan juga apa nama ni, nombor telefon. Saya tak pernah turun di mana-mana negeri kecuali Terengganu. Hebat orang Terengganu, 700 orang pewakaf. Saya turun ada dalam berapa masjid, dalam 8 masjid sahaja. Hari ni kalau tak dapat 50 orang, Allahu Akbar kan. Tak tahulah. Tanggunglah sendiri. Benda tu. Tak ada apa pun. Saya tulis itu. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguhnya kami berada dalam majlis ilmu, majlis yang mulia pada pagi ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kamu telah berjanji, istajib lakum, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada aku, nescaya aku akan makbulkan permintaan kalian. Ya Allah, ya Tuhan kami, dalam majlis yang mulia ini, ya Allah, kami datang kerana-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah semua dosa kami dan dosa ahli keluarga kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi ini, ya Allah, permintaan kami juga, ya Allah, Kau matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Janganlah Kau matikan kami, ya Allah, dalam keadaan su'ul khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi ini kami semua beriman dengan-Mu, ya Allah. Kami bersyukur bahawa kami mendapat nikmat Islam dan iman daripada-Mu, ya Allah. Ya Allah, pada pagi ini, ya Allah, dalam majlis ilmu yang mulia ini, ya Allah, kami mohon Kau kekalkanlah nikmat iman dan Islam itu dalam hati kami dan ahli keluarga kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tempat terakhir kami, ya Allah, iaitulah di padang mahsyar nanti, ya Allah. Pada pagi ini, ya Allah, kami mohon kepada Kamu, Tuhan yang maha melihat keadaan kami, Tuhan yang maha mendengar permintaan kami pada pagi ini, ya Allah. Kau masukkanlah kami dengan rahmat-Mu ke dalam syurga Firdaus-Mu, untuk kami dapat dimuliakan dengan melihat wajah-Mu, berjiran dengan Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga berada dan hidup bersama dengan para nabi dan rasul serta para salafus salih yang saleh. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.